Okay, Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Okay, so kita akan sambung daripada part 1. Hari tu kita berhenti sampai kita cari determinant bagi 3x3 matrix. Okay, untuk recall balik, untuk cari determinant bagi 3x3 matrix adalah kita akan pilih salah satu row. Okay, salah satu row dan kita akan cari cofactor bagi row tersebut dan kita darabkan dengan elemen. Jadi untuk menjimatkan masa, instead of you kira asing-asing cofactor tu, you just buat kira determinant, darabkan dengan elemen tu, tetapi you akan ambil dia punya sign tu. So kalau kata you pilih katalah you pilih row yang pertama, so you akan ambil elemen yang pertama lah, katalah ni determinant, katalah ini determinant A kan. So you akan ambil elemen yang pertama, katalah A11. So dia positif kan, so you akan buat dia positif lah kat depan sebab untuk cofactor dia. So positif elemen A11, darabkan determinant dia. So you darab lah determinant, yang maknanya bila you delete the first element untuk the first row and the first column, minus, sebab ini adalah minus kan untuk cofactor, minus elemen A12, darabkan dengan determinant dia, dan plus lagi satu elemen bagi A13 dan darabkan dengan dia punya determinant. So you get the determinant untuk 3x3 matrix. Okay, untuk you check sama ada betul ke tak value dia, you jangan guna ni, ini untuk double check sahaja. You boleh guna cara diagonal expansion formula, which is you list down semua elemen dalam matrix ni, and then you make a dot, macam satu dash macam tu, and then you tulis lagi elemen sampai up to kolom kedua sahaja, sampai sini sahaja, and then you akan kirakan ikut diagonal. Sebab tu dia nama dia diagonal expansion formula. So bermakna you akan kira dulu diagonal bagi diagonal yang belah menuju ke daripada kiri ke kanan. So the first one, 1, 2, 3. So bila you kira diagonal, masa you kira determinant lah, bila dia berbentuk diagonal, you kena darab semua elemen. Jadi untuk diagonal pertama, 2 darab kosong darab 3, so dapat kosong. Lepas tu you tambahkan dengan diagonal yang lagi satu, which is 1 darab 1 darab 1, which is 1 lah, kosong, tambah 1, lepas tambah lagi satu diagonal, negatif 3 darab 4 darab 2 dapat negatif 24. So all this one, diagonal yang daripada kiri ke kanan ni, you kena tolakkan dengan diagonal daripada kanan ke kiri. So kanan ke kiri ni, ini pula. So ini tambahkan dengan ni, tambahkan dengan ni. So yang warna orange tadi you tolakkan dengan diagonal ini. So you dapatlah, you double check, you dapatlah sama. Mesti akan samalah determinant you. Alright, so kita akan tengok apa itu properties of a determinant. Okay, tak banyak pun properties of a determinant. Katalah you ada a matrix n by n matrix, dan K tu adalah skala dia. So kalau you nak kira determinant bagi a matrix yang ada skala, contoh K darab A, kalau you nak kira determinant for both ini, so dia sama juga dengan K determinant ni kuasa n darab dengan skala dia darab dengan kuasa n darab dengan determinant A. Ini cuma nak bagi tahu bahawa common factor bagi any row ataupun column adalah factor bagi determinant tu juga. Orang cakap apa ni, dia punya kuasa n lah. Dia K ni skala dia lah. Kiranya kalau you nak kira contoh lah, you tengok ada matrix kan, you ada matrix 3, 6, 9, 1, 2, 3 dan 1, 1, 0. Kalau you tengok kat sini, common factor bagi row pertama adalah 3 kan. So ini row pertama, common factor dia adalah 3. Tapi row kedua dengan row ketiga tak ada common factor kan, tapi dia ada common factor bagi row pertama sahaja. Jadi walaupun dia hanyalah common factor bagi row pertama, dia tetap adalah factor bagi determinant itu sendiri. Ini bukan nak buktikan ni, maksudnya nak cakap kat sini skala tu tidak memberi efek kepada determinant tu. Tak kisah sama ada dia berada di dalam determinant ataupun tak. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So yang kedua, kalau you ada kalau kita ada dua square matrices, contoh A dengan B. So kalau you nak kira determinant bagi dua square matrix ni,
sama ada you nak darabkan dulu dan you kira determinant, ataupun you nak kira determinant asing-asing, dia sama je nilai dia. Dan yang ketiga pula, kalau determinant matrix tu dia nak cakap determinant bagi matrix biasa dengan transpose dia adalah sama, sebab yang bertukar ni, kalau transpose dia hanya tukar kedudukan elemen kan, daripada row ke kolom ataupun kolom ke row, tapi dia elemen di dalam matrix tu tetap sama, jadi value determinant dia tidak berubah. Okay, so yang keempat pula, dia kata kalau two rows ataupun kolom tu interchange, sign of determinant tu yang change. Sama juga case dia macam transpose ni lah. Dia punya nilai boleh kata sama, tapi kalau dalam ini transpose dia sama, tapi kalau ni kolom ataupun row ni yang interchange. So, contohnya kalau you ada matrix A ni, so you nampak elemen dia macam ni, so asalnya you kira determinant dia dapatlah 5, tapi katalah yang kat sini row pertama ni dia tukar dengan row kedua. Okay, so daripada 1, 2, -1 tadi dia dah jadi row kedua. So 0, 1, 3 dah naik dari row pertama. So kalau you kira, you akan masih dapat nilai 5, tapi dia jadi negatif. Sebab kat sini macam kita cakap contoh macam dalam case A transpose lah. Tapi dalam case A transpose dia tak berubah sebab dia tukar semua. Kalau dalam ni satu row je yang tukar, maknanya 2 row je yang tukar, row pertama dan row kedua. Jadi nilai memang tetap sama, tetapi sign dia boleh berubah. Tapi kalau case transpose, sebab semua benda dia dah tukar, jadi dia tak berubah lah dia punya nilai dan juga sign. So dalam case ni dia tukar sign sebab yang saya cakap tadi, elemen dia masih sama, tetapi yang bertukar adalah elemen dekat row pertama dan kedua sahaja. Jadi dia punya sign dia je yang bertukar. Okay, dan note dekat sini ada dua keadaan bila mana determinant tu kosong. Okay, determinant kosong adalah bila pertama, kalau dua row atau kolom dia adalah identical. Okay, dan lagi satu, so maknanya katalah you ada matrix 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, -1, 2. So you nampak ada dua row ni ada elemen sama. So confirm kat sini you dah tahu determinant dia kosong. Dan juga lagi satu keadaan dia bila mana semua elemen dalam satu row tu adalah kosong. So value dia untuk determinant pun tetap kosong juga. Contohnya kalau you ada matrix 1, -1, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 3 contoh. So ini semua dia kosong. So determinant bagi this matrix juga adalah kosong. Okay, so you dah boleh buat checkpoint 4.2 tadi untuk based on kira determinant bagi matrix lah. Okay, seterusnya apa yang penting kat sini, kita nak tengok inverse of a matrix. Okay, sama juga kita akan tengok inverse of a matrix bagi 2x2 matrix dan juga 3x3. Okay, untuk 2x2 memang dia simple, dia lebih kurang macam you nak kira determinant. Okay, kalau determinant untuk 2x3 matrix, you cuma kira apa? A darabkan dengan D. Okay, A darab dengan D tolakkan dengan B darab dengan C, kan? So senang dia punya determinant. Tetapi dalam kes ni untuk inverse pula, okay, untuk inverse matrix, you cuma dia punya formula dia adalah 1 bahagikan dengan, dia punya formula adalah 1 ni you bahagikan dengan determinant dan you darabkan dengan matrix tersebut. Cuma apa yang berubah adalah elemen A dengan D dia bertukar, interchange. So A pergi pada D, D pergi pada A, dan elemen B dengan C dia tak berubah, cuma dia tambah sign negatif dekat depan. Okay, so dan dia cakap kat sini kalau you kira A inverse tu dia wujud, ada nilai, so kita panggil matrix A ni adalah invertible matrix ataupun non-singular matrix. Maksudnya dia ada nilai lain lah, cakap. Tapi kalau determinant kosong, so you dah tahulah A inverse dia tak ada, kan, sebab 1 bahagi kosong tak boleh, 1 bahagi kosong tak boleh, betul lah, 1 bahagi kosong tak boleh. So memang you tak boleh kira
A inverse tu. Jadi bila A inverse tu tak exist, kita panggil dia adalah singular matrix. So ini nama sahaja, tak penting pun sebenarnya. Okay. So kita tengok contoh untuk kira A inverse bagi 2 by 2 matrix. Okay, katalah you ada matrix A, katalah you ada matrix A ini 3, 2, 1, 4. So nak kira A inverse bagi this matrix adalah 1 bahagi determinan darabkan dengan matrix yang sama, cuma yang tukar adalah value A dengan D. Ini A tadi 4 dah pergi ke D ni, elemen D dah jadi elemen A. 3 tadi dah jadi elemen D. Okey, dan elemen 1 pula dah. Elemen C dengan D tak berubah, cuma dia tambah negative sign dekat depan. So jadi you kira determinan dia berapa? Determinan dia hanyalah AD minus BC, which is 4 darab 3 tolak dengan 1 darab 2, which is 10. And then yang tadi tukarlah, so you dapat 1 per 10 darabkan dengan that matrix, then you will get the answer lah, this one. Okay, dan apa yang you perlu tahu, properties bagi inverse matrix adalah kalau you ada dua matrix yang berbeza, A darab dengan B, dan you kira inverse dia, kalau you nak kira asing-asing, dia bermaksud B inverse darab dengan A inverse. Dia terbalik, tak boleh A inverse darab dengan B inverse. Dia boleh terbalik. Dan lagi satu properties untuk dalam inverse matrix adalah bila any matrix you darabkan dengan inverse dia, you will get identity. So ini yang kita cakap tadi. Sebelum ni, minggu lepas saya ada cakap bahawa identity ni dah ada fungsi dia. Sebab identity kan dia adalah matrix yang tak berubah. Dia tetap elemen yang diagonal dia adalah 1. So identity matrix dia punya elemen kalau 2 by 2 dia mesti 1, 0, 0, 1. Diagonal dia mesti 1 dan elemen lain adalah 0. So kalau untuk 3 by 3 matrix, elemen dia 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Diagonal dia sahaja yang ada nilai, which is 1. So kegunaan dia dekat sign identity adalah kalau you nak kira A inverse tu, katalah you tak sure kan, you dah kira inverse matrix, you tak sure betul ke jawapan you ni betul ke tak, then you kena try buat lah. A darabkan dengan A inverse, you dapat tak identity? Kalau you dapat identity, bermaksud A inverse you tu adalah betul. Okay, so you boleh cuba checkpoint 4.3. Alright.